Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada MC Syahrul Nizam dan terima kasih juga kepada pasangan di sebelah saya ini yang juga bagi tip up yang luar biasa. Jadi alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun ini dalam suasana perayaan yang berbeza kita masih lagi diberi ruang untuk menyambut Syawal yang merupakan hari kemenangan untuk kita lah. Tapi hari ini kita kena tanya diri kita, kan kita dah menang melawan hawa nafsu tapi itu cuma sebulan, untuk tempoh sebulan. Kita juga sekarang ni sedang berperang dengan COVID-19 dan insya-Allah paling-paling pun katalah sampai hujung tahun ni insya-Allah kita akan dapat kemenangan. Tapi hari ini kita jangan lupa, kita sebenarnya sedang dalam satu perjuangan untuk memenangkan diri kita dalam kehidupan kita. Dan ini perjuangan ini tak ada kesudahan dia, tak ada penamat dia. Kan? Dan dalam perjuangan tersebut kita perlukan beberapa ciri lah. Salah satunya ialah ciri-ciri beberapa perkara dan salah satunya ialah ciri-ciri pemimpin itu sendiri mesti nak ada dalam diri kita. Cuma sebelum saya sampaikan topik ni, seperti biasa saya kalau bagi topik bulan-bulan Syawal ni kan saya bagi salam beza sikit kan. Selalu salam jamaah Abdillah, Assalamualaikum kan. Kali ni kita jamaah Abdillah juga. Tapi saya nak bagi salam beza sikit. Okey, dah ready semua jangan buat recording bahaya. Okey, salam dunia, salam semua, salam hari raya, bersinar akhirnya, salam dunia, salam semua, salam healthy way, bersinar akhirnya, inilah dia hari tiada lagi rasa ketakutan. Itu yang saya nak sampaikan sebenarnya. Kan hari ini alhamdulillah kalau saya sendirilah saya dengan Hajar Kamaria sebelum kami jumpa dengan Healthy Way ini sebenarnya lebih kurang 3 tahun kami dalam ketakutan. Ketakutan yang rasa-rasa macam tak berkesudahan. Kan tapi alhamdulillah hari ini dengan Healthy Way tiada lagi ketakutan. Sebab tu tak kali saya dengar lagu MRC ni memang saya rasa macam seolah-olah menyentuh saya punya perasaan. Sebab alhamdulillah setelah kami berjumpa dengan syarikat ni, kami rasa macam satu beban, satu batu terangkat daripada kami punya bahu ni dan kami dah nampak jalan lah. Kalau dulu masuk dalam gua tu kan gelap gelita tak nampak apa. Tapi at least bila start join je Healthy Way ni kan nampak dekat ujung lorong tu adalah nampak cahaya di jalan keluar. Kan tapi hari ini cahaya itu makin besarlah, maknanya makin dekat untuk kita mencapai kejayaan insya-Allah. Jadi sama-samalah kita berusaha dan jadi untuk itu saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada syarikat Healthy Way kerana saya pun agak-agak kadang-kadang masa terfikir juga. Saya kata kalaulah kami tak jumpa dengan Healthy Way, tak tahu raya tahun ni macam mana kami punya suasana. Ingatkan rasanya kalau tak ada COVID-19 pun kalau tak ada COVID-19 kita raya pun tak balik kampung, kita raya kat rumah sendiri je lah kot. Kan tapi disebabkan oleh peluang yang disekat oleh Healthy Way hari ini alhamdulillah saya rasa bukan kami saja tapi malahan ramai lagi lah leader-leader yang mengambil langkah bijak memilih untuk berada bersama-sama dengan syarikat Healthy Way. Jadi tahniah dan terima kasih banyak kepada syarikat Healthy Way sekali lagi. Dan tak lupa kepada kita punya Executive Chairman dan Presiden iaitu Mr. SLHO, insan yang bertanggungjawab membuka ruang kepada kita semua. Kalaulah dia tidak ambil dia kata terus dengan nak meneruskan dengan kehidupan dia dengan keselesaan dia dan dia tak ada fikir apa-apa lagi tentang networking ni ataupun jualan langsung ni, kita pun sama-sama tak ada peluang. Tapi disebabkan oleh tindakan beliau, tindakan bijak beliau yang mengambil alih syarikat Healthy Way dan dia mengajak kita untuk bersama-sama dengan beliau. Sebab dia fikir juga, dia kata kalau dia baru nak start new company memang kita sama-sama struggle dengan beliau. Tapi alhamdulillah tindakan bijak beliau ambil alih sebuah syarikat yang dah established 35 tahun dekat pasaran dengan produk yang berkualiti yang mampu milik dan akhirnya tindakan beliau bawa kita semua untuk bersama-sama di Healthy Way ini memang saya rasa sangat saya bersyukurlah ditemukan dengan beliau dulu dan juga kali yang kedua kami dapat peluang yang sama juga. Jadi terima kasih. Dan sebenarnya malam ni ada satu benda yang kami nak share tau. Kalau tengok ini masa perjumpaan kali pertama dengan Mr. Elho. Perasan tak baju yang kami pakai ni? Baju malam ni bukan kami pakai atas saja tau. Kalau tengok siap dengan samping ni nampak ni.
Ah, memang pakai betul-betul punya. Okey. Okey, sebab apa kami sangat-sangat orang kata apa, nak mengenang kembali saat mengimbas kembali saat suka dan duka. Masa ni sebenarnya nampak tak mata Josie dah merah-merah bengkak-bengkak tu. Ini sebenarnya baru habis tangisan di Aidilfitri ni sebenarnya. Masa suasana raya. Sebab sebelum kami jumpa dengan beliau ni, kami senang pergi beraya dekat rumah Josie lah. Tapi malam tu alhamdulillah kami bertemu dengan insan luar biasa ni. Jadi di sinilah bermulanya. Sebenarnya malam yang kami jumpa tu, walaupun belum dengar lagi penjelasan daripada beliau, saya dah 50-50 memang dah memilih lah. Dah nampak lah peluang, dah 70-30 lah kira masa tu. Nak buat keputusan untuk menyertai beliau. Tambah lagi kita ikut mentor yang merupakan record breaker kan. Jadi apa kita nak risau lagi? Okey. Dan yang tak lupa juga, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mr. SLO dan seterusnya kepada dua tonggak yang memang kekuatan ataupun sumber kekuatan pada Healthyway, iaitu tak lain tak bukan kita punya Vice President bahagian operasi Mr. Quay. Awal-awal lagi sejak kami memulakan perniagaan ini, memang beliau sama-sama menyumbang tulang pak kerat, tenaga, buah fikiran, masa, dan memang sampai hari ini masih lagi bersama-sama dengan kita semualah. Jadi terima kasih tidak terhingga kepada kita punya Vice President Mr. Quay, dan tak lupa kepada kita punya Vice President bahagian sale iaitu Mr. Samuel. Memang sepanjang PKP ni saya rasa dia dan juga staf dia semua tak senang duduk. Dan memang dia punya idea, dia punya kesungguhan dan dia punya tenaga dan memang sangat banyak. Dan saya kata tak tahu macam mana nak balas jasa mereka ni semua kan. Dan tak lupa kepada semua staf lah. Jadi terima kasih kepada Mr. Sam dan juga semua staf yang bertunggu selumur, yang berusaha sampai hari ini tak berhenti kan. In fact kita cuti raya ni pun dia masih lagi bekerja. Ian dengan Emily, dia bagi Izan dengan Nurul rehat lah. Sebab dah pernah buat open house hari kan. Jadi kita ada peluang untuk bersama-sama dengan mereka. Jadi sekali lagi terima kasih terhingga kepada semua barisan pengurusan di Healthyway. Dan ini mengenang kembali peristiwa kami macam mana mula-mulanya. Dia macam nak kata tertipu pun ya juga, tapi kami berterima kasihlah kerana ditipu malam tu untuk datang lepas bagi ceramah tu, lepas bagi ceramah, ingat lagi detox party, lepas tu terus pergi rumah upline malam tu kan. Kita tanpa tak ada fikir apa-apa, datang je lah. Dia lah kawan lama kan dalam bisnes, dan saya rasa ukhuwah perlu dijalinkan sebab dalam salah satu aset yang bernilai dalam kehidupan kita ni ialah persahabatan kan. Jadi walaupun dia ajak tu macam tak tahulah dia ajak ayam ke ajak ada niat kan, tapi kami pergi jugalah. Dan alhamdulillah kami juga sangat bersyukur kerana memilih untuk datang pada malam tu. Kami dihidangkan dengan asam pedas tau, Melaka style punya asam pedas. Dan juga dengan telur dadar dan banyak lagi lah hidangan malam tu. Kalau tengok Josie tu kan memang orang kata baru ditimpa muka dia bukan nak kutuk kan. Josie minta maaf banyak-banyak tapi realiti. Tapi hari ni beza kan. Hanya 2 tahun dekat LTW mengalami satu perubahan yang sangat ketara, sangat luar biasa. Okey, jadi sebagai penghargaan saya nak ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua-dua insan ini, iaitu MD/CD Josie dan juga Nasrul Hadi, kerana bagi ruang kepada kami. Dan kami pun sama juga. Kami tak boleh bayangkan kalau malam tu Josie dengan Hadi tak ajak kami datang ke rumah, dan malam tu mungkin kami menolak ajakan beliau, ataupun mungkin kita tak pergi ke sana kan, dan malam tu kita tak menolak untuk jumpa mentor dan sebagainya. Jadi semua macam-macam yang kami fikir. Tapi ialah apapun kita merancang dan Allah juga merancang, dan yang terbaik ialah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi kami sangat-sangat bersyukur kerana memilih LTW sebagai peluang untuk kami ubah kehidupan dan juga membantu rakan kami, dan memilih untuk terus berusaha di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada MD/CD Josie dan juga Hadi, dan seterusnya tak lupa kepada pasangan saya, kekasih awal dan akhir kan, insya-Allah, dan 5-star CD Hajah Kamariah. Beliau memang banyak sangat menyumbang tenaga, kami sama-sama berjuang mencapai impian kami di LTW, dan tak lupa juga kepada semua ahli keluarga saya lah yang memang bagi full support, tak berbelah bagi kan. Kadang-kadang mereka pun memang kami kesian juga, ialah sebagai anak-anak kan,
mereka naklah sama-sama bersama dengan kita kan. Tapi memang permulaan kami dengan Health TV ini memang kami banyak outstation. Kadang-kadang 1 bulan tu sampai 15 hari, 20 hari kami di luar. Dan tanggungjawab jaga rumah dan sebagainya memang kami serahkan kepada anak-anak kami. Jadi alhamdulillah, walaupun apa pencabaran dia hari ini, alhamdulillah sama-sama kami dapat menikmati apa yang Health TV sediakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Okey. Jadi masuk kepada topik hari ini, ciri-ciri pemimpin yang berjaya. Hari ini kalau kita nak berjaya, kita kena tengok apa? Kita tengok siapa? Kita tengok orang yang berjaya lah, betul tak? Sebab hari ini mengikut Bertie Charles Ford, merupakan pengasas majalah Ford yang amat percaya pada kata, dengan memahami ciri-ciri istimewa seorang yang berjaya, sesiapa saja boleh mencapai kejayaan dengan mempertingkatkan diri sendiri. Hari ini dalam dunia apa pun sajalah, perniagaan ke, sektor pekerjaan ke dan sebagainya, kan kalau kita nak berjaya tu kita kena memahami, tengok dulu. Dan orang yang berjaya ni dia ada ciri-ciri dia ada karakter dia sendiri. Dia bukan orang biasa-biasa. Kalau tanya orang berjaya tu, apa rancangan TV, siapa heroin cerita ni, siapa pelakon yang popular masa ni, artis mana yang menang lawak ke apa ke, semua dia tak tahu. Nampak tak? Sebab dia punya sendiri punya ciri dia. Tapi kalau tanya perkembangan bisnes, dia orang kata ujung jari. Tanya perkembangan yang melibatkan perniagaan dia, memang semua tu dia ambil kira. Nampak tak? Sebab apa? Orang yang berjaya ni, pemimpin ni, dia sentiasa akan berusaha macam mana nak meningkatkan diri dia, macam mana nak tingkatkan dia punya skill, kebolehan dia. Kalau dulu benda-benda yang dia tak tahu, semua dia akan belajar. Itulah antara ciri-ciri yang kita nak perlu dapatkan. Tapi walaupun mungkin kata hari ini tak tahu kan, kita hilang punca dan sebagainya, tapi jangan susah hati. Sebab apa pesan Imam Al-Ghazali, dia kata apa, kamu adalah dengan siapa kamu berkawan. Hari ini mudah saja. Kalau kita nak berjaya, kita kena cari siapa orang yang berjaya itu dan kita ikut saja dia. Sebab apa? Hari ini memang sebenarnya kita ni dipengaruhi oleh kita punya persekitaran. Dia kata kamu dengan siapa kamu berkawan. Hari ini kalau kita berkawan dengan perompak, dengan pencuri, lama-lama kita pun jadi penyangat. Betul tak? Kalau kita berkawan dengan mak rempit, paling tidak kita pun kena tangkap, kena saman. Sebab apa? Berlumba haram. Kan? Kalau kita kawan dengan orang politik, kalau kita tak berjaya jadi politician pun, sekurang-kurangnya kita jadi tukang angkat beg YB. Kan? Sebab apa? Itu yang kita pilih. Nampak tak? Jadi sebab tu hari ni para ulama berpesan, dia kata kalau kamu nak berjaya, kalau kamu nak dapatkan ciri-ciri pemimpin tu, kamu kena berkawan dengan pemimpin. Kan di Health TV ini tak ada masalah. Kita memang sentiasa melahirkan pemimpin satu demi satu. Bukan satu golongan saja, tapi kalau anda lihat hari ini dah ada generasi kedua, ketiga kan, dan kita dengar kisah-kisah kejayaan mereka seperti macam Abu Darda, Wan Rohani, Fida. Kita tak tengok dia punya latar belakang, kita bukan tengok dia punya latar belakang. Kita tengok ciri-ciri kepimpinan mereka. Rahina, Nadia, lepas tu siapa lagi? Yang sharing baru-baru ni? Asna Ali kan, semua tu ada ciri-ciri. Walaupun orang biasa seperti Mak Ngah kan, orang biasa je kan, tapi sebab apa dia ada ciri kepimpinan. Kak Izan kan, banyak lagi lah yang saya tak dapat sebutkan namanya dekat sini, tapi itu semua adalah ciri-ciri pemimpin yang kita kena tengok dan kita kena lihat. Malah Rasulullah SAW sendiri dia kata apa? Cari sahabat yang baik dan mampu membimbing kita ke arah kebaikan. Ini kalau kita nak menuju ke arah kebaikan, kita kena cari orang yang boleh bimbing kita. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis bermaksud, teman yang baik dan teman yang tidak baik itu diumpamakan seperti pembawa kasturi dan juga peniup api. Dia kata kalau kita berkawan dengan si pembawa kasturi ni, kalau dia tak bagi kita kasturi pun, kita ada peluang untuk beli kasturi itu dengan dia. Kasturi tahu kan? Haruman. Sejenis haruman yang sangat tinggi harga dia. Kalau dekat Mekah sana, dekat Arab sana, musim-musim haji, musim umrah tu kita tengok dekat kedai-kedai tu memang banyak jual. Dan antara yang haruman yang paling antara yang mahal memang kasturi inilah. Dia kata kasturi ni kalau kita dia tak bagi kita pun, kita boleh beli, kita boleh dapatkan daripada dia. Ataupun kalau kita tak mampu beli pun, dia tak bagi kita pun, sekurang-kurangnya bila kita dekat dengan dia, kita dapat cium bau kasturi tadi. Itu kalau kita ada teman yang baik, pembawa kasturi. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang peniup api, apa jadi? Tosahkan kita duduk sama-sama dengan, kita dekat dengan dia pun kita terima percikan api tadi, betul tak? Boleh bakar kita punya, boleh menyebabkan baju kita berlubang-lubang dan sebagainya. Dan kalau kita dekat lagi,
kita dapat cium bau asap, bau hangit dan sebagainya lah. Kan kalau tak percaya pergi tengok orang yang peniup api lah, ada tak yang wangi kata kan. Okey, jadi sebab tu hari ini hadis lewat Bukhari dan juga Muslim. Jadi bermaksud Rasulullah SAW berpesan dengan kita dalam kita nak memilih dan juga nak memilih kawan, nak memilih sahabat, dalam kita nak berjaya tu dia kata sahabat atau perakan tu mesti. Sebab apa dia kata sahabat yang baik mampu membawa kita ke arah kebaikan. Dengan secara tak langsung dia akan pengaruhi kita untuk mengikuti jejak langkah dia. Dan jadi hari ini kalau kita nak berjaya, pesan tips yang pertama sekali ialah kita kena berkawan dengan pemimpin yang berjaya lah. Dan hari ini kata ahli falsafah Yunani Sokrates menyatakan, dia kata manusia ialah satu makhluk hidup yang sentiasa meningkat maju dan dia menuju ke arah perkembangan yang lebih baik. Ini memang kita lihat perkembangan manusia itu sendirilah. Daripada kecil, daripada tak tahu apa-apa, kita mula didik dia taktir berjalan, lepas tu dia boleh berlari kan. Lepas tu kita pun start ajar dia mengenal huruf, tak kira huruf Jawi ke, huruf Rumi ke, dia mengenal ABC, dia mengenal alif bata, lepas tu masuk sekolah. Maknanya manusia tu sendiri, sifat dia memang sentiasa berkembang maju sampai kita dewasa ni. Jadi bermaksud, kalau hari ni kita langsung stop, tak nak belajar lagi, tak nak meningkatkan diri kita, dekat situ je confirm. Ciri-ciri kepimpinan tu memang tak ada. Nampak tak? Jadi hari ni kalau kita nak berjaya, kita sentiasa meningkat. Jadi alhamdulillah, mungkin masa zaman-zaman PKP ni, kita pun semua, sama saya sendirilah. Saya pun ambil kesempatan dulu, memang tak tahu banyak benda, tapi saya cuba jugalah buat video lah, download application, screenshot, screen video dan sebagainya untuk saya hantar kepada rakan saya macam mana nak masuk SW, macam mana. Padahal saya sendiri tengah belajar. Saya pun taklah mahir sangat tentang IT ni. Walaupun ajar kemudian selalu saya kata Haji expert komputer, expert komputer. Sebenarnya saya pun tak tahap mana, tapi saya tak berhenti takat tu saja. Saya sentiasa meningkatkan, saya cuba belajar, tengok macam mana, apa aplikasi yang ada, saya try and error. Bila saya dah buat record tu, saya pun share dengan rangkaian, dengan sideline, dengan dengan pihak staff. Okey tak ni, okey tak ni. Kan in fact Celeste pun tanya, dia kata Haji bagi you all macam mana nak login SWEZ tu, I nak tengok macam mana nak suruh staff buat, dia kata. So saya pun tak sangka yang benda tu boleh jadi panduan untuk mereka. Tapi sebab apa? Kita mengambil satu inisiatif untuk belajar, untuk mengembangkan diri kita ke arah kebaikan. Jadi di SW apakah ciri istimewa yang perlu dimiliki dan perubahan yang perlu dibuat untuk berjaya? Hari ini kita kena faham dekat Healthyway ni, apakah ciri-ciri yang kita nak kena ada dan perubahan yang kita perlu buat supaya kita dapat merealisasikan impian kita dan mencapai tangga-tangga kejayaan satu tahap demi tahap di Healthyway. Hari ini kita jangan cepat menyerahkanlah. Oh saya tak boleh lah apa yang buat ni, saya tak pandai lah nak Zoom ni, saya tak pandai lah nak login sale ni, saya tak tahulah nak register online macam mana. Kan peluang untuk belajar itu memang sangat luas. Peluang untuk berubah sentiasa ada. Hari ini sebenarnya kita kena saya ingat lagi pesan seorang pemimpin yang berjaya dekat dalam jalan langsung lah. Dia kata hari ini dalam kita nak membimbing rakan kita kena ingat beberapa perkara lah. Dia kata pertama, dia kata semua manusia mahu berubah. Kalau kita nak membimbing seseorang atau rakan kita kena pegang satu ni. Dia kata semua manusia mahu berubah. Memang ada kemahuan. Cuma kadang-kadang tak didedahkan. Jadi kita bagi peluang mereka untuk berubah. Yang keduanya, dia kata semua manusia boleh berubah. Setiap manusia boleh berubah. So kita jangan tengok lemah kelemahan kita. Dia kata cuma untuk berubah, satu perkara kita kena ingat. Manusia perlukan masa. Time is dia punya constraint lah. Jadi maknanya kita kena bagi masa lah. Kalau yang mungkin yang agak-agak lembab tu dia ambil masa lama sikit, yang cerdas tu ditunjuk sekali dia dah boleh buat. So dalam kita memimpin rakyat ini semua nak kena ambil kira lah. Okey, itulah antara pemimpin yang perlu ada. Jadi yang ciri-ciri istimewanya ini. Kita pakai formula ni kan, 1 tinggi, kemudian ada 3 tindakan, 1 baik dan 4 besar. Ini tak ada kuis, tak ada pop quiz, so jangan risau. Tak perlu. Tapi nak ambil nota boleh juga. 1 tinggi, 3 tindakan, 1 baik, 4 besar. Apa dia kah? Kita tengok satu persatu. 1 tinggi ni apa dia? 1 tinggi ialah keinginan yang tinggi untuk berjaya di Healthyway. Ini tiap kali kita review dengan upline, tiap kali saya jumpa dengan kita punya Presiden Malaysia SLO, dia selalu tekankan. Dia kata hari ni kalau nak berjaya, you mesti ada kemahuan. Bukan sekadar impian. Ini semua ada impian. Nampak tak? Tapi kalau impian tak ada tindakan jadi apa? Jadi mimpi saja. Nampak tak? Kadang-kadang boleh jadi mimpi ngeri lagi. Tapi hari ini,
Kalau kita nak berjaya, kita mesti ada satu kemahuan, kita mesti ada satu keinginan yang tinggi. Maksud tinggi ni bukan biasa-biasa punya keinginan, bukan biasa-biasa punya kemahuan. Dia maksud satu yang maknanya yang cukup tinggi untuk kita. Maknanya kalau kita buat secara biasa memang tak boleh capai. Dan dekat HTV ni senang sebab apa, kita diberi target. Contohnya untuk capai tahap paling tinggi sekali ialah MDCD lah. Kan maknanya kita kumpul pendapatan capai dalam RM1 juta pendapatan. So macam mana cara dia? Mesti ada rangkaian yang luas. Mesti ada rangkaian yang mendalam. Dan mesti kita lahirkan, kita jayakan kita punya rangkaian. So dengan keinginan yang tinggi macam ni, kita akan secara tidak langsung akan terus meningkatkan kita punya apa? Kita punya kehendak rohani kita. Sebab apa? Keinginan tu akan menggerakkan kita punya dalaman kita ni. Dan dalaman ni juga akan mendorong tindakan yang bersungguh-sungguh untuk berjaya. Nampak tak? Sebab tu hari ni untuk berjaya tu keinginan tu yang paling, sebab tu dalam 5 perkara dalam OPB, orientasi pengendalian baru pun kita tekankan apa? Impian, tekad dan tindakan. So impian tu yang paling utama. Nampak tak? So kalau kita tak ada keinginan, kita macam biasa kita kata orang tu memang kita pun biasa kita tengok orang yang tak ada keinginan ni dia biasa-biasa je. Dan ini memang banyak dekat luar sana. Yang join Zoom malam ni, yang join FB Live malam ni memang semua ada keinginan. Jadi mungkin ada yang baru masuk, jadi saya ucapkan selamat datang, dan mungkin yang mana-mana baru yang nak menjengah tu, ini adalah merupakan satu program FB Live yang diadakan oleh syarikat LTW, yang mana kalau anda boleh stay, anda akan dapat tips-tips macam mana untuk berjaya lah. Bukan saja dalam dunia jual langsung, tapi juga dalam kehidupan, dalam apa saja bidang yang kita ceburi. Okey, so balik pada topik, keinginan dan kehendak nurani yang tinggi ini memang tindakan yang bersungguh-sungguh untuk berjaya. Itu maksudnya apa? Maksudnya satu desakan penggerak yang amat kuat. Maksud dia, semakin tinggi keinginan anda, semakin menyelah bakat yang terpendam. Dan semakin besar harapan anda untuk berjaya. Kita tengok pertandingan bakat lah. Bakat bintang RTM ke, bakat apa-apalah. Saya dah lama tak tengok kan. Tapi ini yang mungkin yang anda tengok. Macam mana? Bila dia ada keinginan untuk berjaya tu, dia akan keluarkan segala apa yang terpendam dalam diri dia. Nampak tak? Masa dalam peperiksaan pun sama juga. Kalau dia betul-betul pelajar tu memang keinginan tinggi untuk dapat 5A, 7A, 8A, kan? So apa saja yang ada dalam diri dia sendiri akan keluar. Kalau tak ada pun dia akan usaha. Nampak tak? Jadi sebab tu hari ni untuk berjaya kita kena ada satu kemahuan, satu keinginan, satu impian. Yang buatkan kita untuk yang dia kata you mesti ada big why. Yang boleh menyebabkan kita ada satu desakan yang kuat. Yang jadi ni. Kalau kita punya impian tu kecil, kan, kita akan nampak busuk pun nampak macam gunung ganang ke depan kita. Ular diri pun nampak macam naga, betul tak? Tapi kalau kita punya impian besar, keinginan kita tinggi, segala cabaran, segala dugaan, segala halangan tu kita rasa tak, alamak macam biasa je. Itulah kehebatan. Kalau kita tengok ciri-ciri pemimpin dekat LTV ni pun sama juga. Contohnya macam NDCD Joshi, Hadi, kan, macam 5-star series Cikgu Jusa. Dia boleh pergi sana sini sebab apa? Dia impian, keinginan untuk berjaya dan keinginan untuk menjayakan orang tu sangat kuat. Sampai dia sanggup atur anak-anak dia, macam contoh Cikgu Jusa dengan Lia kan. Atur anak dia untuk masuk sekolah tahfiz, sekolah dan masuk asrama dan sebagainya. Kemudian dia rela berpisah suami isteri. Seorang pergi ke Sabah, seorang pergi dekat Semenanjung, seorang dekat Pantai Timur, seorang dekat Pantai Barat. Nampak tak? Sebab apa? Sebab keinginan. Sebab kemahuan. Itu sebab tu penting keinginan yang tinggi inilah. Okey, dan keinginan yang tinggi juga kita punya tumpuan akan difokuskan kepada usaha untuk mencapai kejayaan dan mengatasi masalah. Kita tak ada lagi fokus benda yang remeh-remeh, masalah yang kecil-kecil, masalah yang simple-simple ni kita tak ambil tahu lagi dah. Kan, sebab kita fokus kepada macam mana nak jayakan dakwah online ni. Kan, kelemahan dia kita dah tak tengok lagi dah. Kan, dia mungkin tak pandai itu, tak pandai tak apa, kita tengok apa kelebihan dia. Nampak tak? Sebab kita fokus untuk capai kejayaan. Dan keberkesanan pembelajaran daya dan tindakan meningkat. Mana keberkesanan pembelajaran? Bila kita belajar, ikuti kelas Zoom, bila kita dengar review dengan upline, bila kita duduk tengok video-video testimoni, video produk dan sebagainya, dia dari segi keberkesanan pembelajaran tu akan meningkat. Dia tak sama dengan orang yang tak ada keinginan. Dia dengar juga, tapi tak masuk dalam kepala. Sebab tak ada keinginan tinggi. Nampak tak? Sebab tu bila kita nak berjaya tu, keinginan tinggi tu akan menyebabkan bila dia belajar tu fokus, ambil nota. Macam saya selalu perhati bila
Zoom class kan, kadang-kadang saya tengok video-video yang mana yang boleh buka video lah, memang mana yang ambil nota, mana yang dengar dengan penuh tumpuan tu, itu memang nampak. Itu orang tu memang ada kemahuan, ada keinginan. Okey, kemudian daya tindakan pun akan meningkat. Nampak tak? Daya tindakan dia secara tak langsung terus keluar pergi sharing, jumpa orang, buat follow up, buat 147, buat 258. Nampak tak? Sebab apa? Sebab keinginan yang tinggi tadi. Dan keraguan dia akan menurun. Tak ada lagi ragu-ragu. Boleh ke buat bisnes ni? You rasa okey tak ikut orang ni? You rasa macam mineral ni ada ke orang yang nak beli? Harga dia tak mahal ke? Tak ada. Semua keraguan tu semua hilang. Dan ketakutan. Ketakutan pada penolakan, ketakutan pada jumpa orang yang hebat-hebat, tak ada. Kalau kita tengok macam contohnya Fidah, dia boleh jumpa dengan in fact bawah downline dia ada doktor, ada profesor. Sebab apa? Sebab ketakutan tu dah tak ada dah. Nampak tak? Dan juga daya tarikan sendiri meningkat. Tambah lagi dengan produk Healthyway, dengan produk Alencia, kan? Secara tak langsung, dia punya daya tarikan. Orang tengok dia pun, macam bagus. Aku kalau ikut orang ni mesti boleh berjaya. Dan dengan cara tak langsung juga, daya pengaruh juga akan meningkat. Dia bila cakap, beza orang yang ada keinginan tinggi dengan orang yang tak ada keinginan ni, bila bercakap macam mana pengaruh dia? Beza. Kan? Sebab dia orang yang ada keinginan ni, dia akan bercakap dengan bersungguh-sungguh daripada dalam hati, masuk ke dalam, menusuk ke kalbu. Tapi kalau orang yang tak ada keinginan tinggi ni, cakap dia kat mulut je. Bila cakap kat mulut, masuk ke telinga lah. Keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Habis macam tu je. That's why hari ni, apa pun tindakan kita dipengaruhi oleh apa? Kita punya keinginan. Itu yang pertama sekali. Okey? Dan insya-Allah kalau kita dapat buat semua ni, kan, kejayaan memang kita tak payah tanya dah. Kita tak payah kata bila aku nak berjaya ni, bila sampai bila sampai bila kita nak buat. Tak ada. Memang confirm mesti jadi punya, mesti berjaya. Itu yang kita boleh bagi jaminan lah. Okey. Tapi kalau kurang keinginan apa berlaku? Tumpuan fokus kepada masalah. Masalah healing crisis lah, masalah tak dapat SV tak masuk lah, masalah itu semua benda yang kecil-kecil ni nampak jadi besar. Kan? Nampak macam benda remeh-remeh ni terus jadi begitu tak dapat dia fokus kepada benda-benda masalah, bukan kepada penyelesaian. Dan masalah akan menjadi satu kesusahan, dan kesusahan menjadi kemustahilan. Dia rasa tak boleh lah, tak apalah. Saya rasa ini bukan healthy, ini bukan untuk saya lah. Dia mulalah keluar dia punya teori. Dia sebenarnya NMM direct selling dia orang tertentu je boleh buat, tak semua orang. Macam Haji dengan Hajar tu lain. Saya tengok dia memang lain. Dia dengan Josie tu tak sama macam kita. Kau kalau nak ikut dia kan memang tak jadi punya lah. Dia start lah dalam pemikiran dia. Sebab apa? Itu je, satu je sebab dia. Keinginan dah berkurangan. So kalau kita dekat dalam hati kita kita tengok keinginan kita dah mula berkurangan, cepat-cepat tingkatkan balik semula supaya kita tak jadi termasuk dalam golongan ni. Kemudian jika kemustahilan kerap berlaku, memang confirm lah. Kan semua mustahil, itu mustahil, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Kan masuk Zoom pun tak boleh lah, tak boleh lah, lain tak adalah, itulah. Padahal orang lain sanggup naik bukit, sanggup pergi duduk tepi kebun, getah, sanggup pergi keluar. Kan Rahina tadi sanggup pergi ambil motor terus pergi naik ke masjid, sebab masjid kat kampung dia paling tinggi ke bukit. Sebab apa? Nak dapat lain. Kan? Tapi kalau orang tak nak ni, dia kata tak boleh lah, dah habis tutup handphone terus habis terus. Memang tak adalah. Jawapan dia apa? Kegagalan. Okey. Dan itu yang pertama. Keinginan. Yang ketiga mesti disertai dengan 3 tindakan. 3 tindakan apa dia? Pertama, tindakan yang spontan. Bukan lawak spontan. Kita tindakan kita untuk berjaya itu spontan. Yang keduanya mesti proaktif. Dan yang ketiganya self-motivated. Saya cari perkataan yang boleh ganti self-motivated ni memang susah sikit lah. Tapi ini mungkin faham lah. Maknanya kena ada satu motivasi di dalaman kita sendiri. Okey, kita tengok satu persatu. Apa maksud tindakan spontan? Maknanya bertindak secara spontan untuk belajar. Maknanya kalau kita tak tahu, cepat-cepat bertanya. Jangan segan. Jangan kata, takkanlah apa yang tak tahu yang saya ni tak tahu. Mana Ablan tahu yang you tak tahu? Kan? Kalau you tak bagi tahu. So kalau tak tahu, kena tanya. Ablan, ini macam mana? Walaupun benda yang seremeh-remehnya, dalam bisnes ni tak ada benda remeh. Tak ada apa yang tak akan anggap soalan anda tu soalan bodoh, tak ada. Jadi kita jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, memang confirm sesat jalan. Kemudian lakukan. Lepas kita dah lakukan, baru kita akan mula memahami, kita akan mula mengerti. Ini macam bahasa Indonesia pula, memahami. Kemudian baru kita start mengajar dan kita menyebar. Dan kalau kita ringkaskan dengan apa yang kita punya presiden baru teruskan ni ialah BLM. Belajar, kan, laksana,
dan kita mengajar. Kenapa tak boleh mengajar? Sebab kita belum laksana lagi. Kita belum buat lagi apa yang kita cakap tu. Kan? Kenapa tak boleh laksana? Sebab kita mungkin belajar sekat jalan. Belajar bulu kasar, dapat ujung pangkal lesak. Kan? Jadi sebab tu kalau nak belajar sungguh-sungguh lah. Kan? Dan lepas tu laksana dan baru kita boleh mengajar. Okey, yang keduanya kena proaktif. Maksudnya jangan tunggu disuruh, jangan tunggu kena kerah. Abang cakap baru nak buat. Okey, baiklah Abang. Okey, saya buat. Kan? Kalau dalam WMC tu pun sama juga. Tunggu arahan baru nak pergi jadi menyambut tetamu lah. Tak, itu bukan cara dia. Kita kena proaktif. Dan kita kena kalau Abang kata okey buat 147, kita sendiri cari siapa orang-orang yang kita nak pergi buat vlog dan sebagainya. Bukan tunggu tak apalah, tunggu review dengan upline lah baru kita nak buat. Kan boleh tapi lambatlah. Nampak tak? Jadi bertindak secara proaktif untuk mencari lebih banyak insan kekunci. Ini tips paling penting dalam kita nak membentuk rangkaian lah. Ingat selalu ini pun sama juga. Mr. selalu pesan, dia kata fokus kepada insan kekunci. Bukan insan terkunci. Kalau insan terkunci, memang kita dengan kita jadi terkunci nanti. Jadi insan kunci ni apa dia ciri-ciri dia? Keinginan yang tinggi. Sama lah tadi. Kan keinginan tinggi, sanggup belajar, sanggup kosongkan diri, sanggup korban masa, sanggup korban tenaga, sanggup korban modal. Ada ciri-ciri ni, okey. So ini yang kita nak cari. Kita bukan buang masa dengan orang yang bagi banyak alasan lah, gitulah, inilah. Itu kalau boleh juga tapi habislah. Kita apa? Kalau ada orang macam tu, kan dah tak ada orang dekat bumi Malaysia ni pun pergi cari dia. Kan yang kita fokus kepada apa? Proaktif mencari insan kekunci. Apa dia insan kunci? Saya dah sebut tadi lah, kemahuan, ada kesungguhan, sanggup berkorban, sudi belajar. Kan kalau yang tak ada tu, kita ke IV dulu. Kita ke IV, okey tak apa. Kita layan dia sebagai insan biasa, yang consumer dan sebagainya. Kita fokus kepada orang yang betul, insya-Allah. Okey, dan seterusnya self motivated. Maknanya kita termotivasi, kita terbakar sendiri. Kan sebab kalau kita sendiri tak nak tunggu orang motivate, bila kita nak motivate orang lain? Kan jadi sebab tu hari ni kita kalau kita tengok sendirilah ciri-ciri insan pemimpin yang berjaya dekat LTV ataupun dalam perniagaan, memang dia sendiri yang agresif, dia sendiri yang pergi buat, nampak tak, menjadikan di situ sebagai contoh. Jadi orang tengok tak payah cakap. Dia bukan by talking tau. Dia by action. Orang tengok dia, ini memang luar biasa. Nampak tak? Jadi dengan cara tak langsung dia akan memotivasi orang lain supaya bertindak secara spontan dan secara proaktif juga. So tiga-tiga perkara ni dia memang package lah. Memang package yang kita kena wujudkan dalam diri kita. Kalau belum ada tak apa. Kita ada masa yang banyak untuk belajar. Pelan-pelan kita pupuk diri kita. Di samping tu kita memupuk juga kita punya key person kita lah. Okey, dan ini yang paling penting sekali. Mesti ada satu baik. Sebab apa? Kalau anda nak berjaya, anda mestilah ada sikap yang baik. Hari ni kat dunia hari ni, ada tak orang jahat boleh berjaya? Adalah mafia-mafia kat sana kan, tapi semua orang tak suka. Itu bukan kejayaan. Nampak tak? Kejayaan ni ialah bila dia berjaya, semua orang kagum. Semua orang nak ikut dia. Semua orang nak follow langkah-langkah dia. Kan? Jadi hari ni kalau kita nak berjaya, kita sendiri mesti jadi seorang insan yang baik. In fact, dalam Islam pun memang galakkan kita. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Nampak tak? So hari ni kalau kita nak ada sikap yang baik ni, kita kena berusaha membantu. Sebab memang kita dalam sistem kita pernah ditekankan kejayaan tu adalah apa? 99% memang sikap. 99%. Kita selalu sebut 991. 99% sikap, 1% kemahiran. Hari ini kenapa ada orang yang gagal? Sebab 99% kemahiran, tapi dia punya sikap tu dah jadi 1%. Dah terbalik jadi 199. Kan? Itu memang tak boleh. Jadi maknanya apa pun yang kita nak buat, nak lakukan, kita mesti ada kebaikan dalam diri kita lah. Sikap ni, dia kata sikap, sebab apa sikap ni akan menghasilkan konsep dan kita punya pemikiran, dia akan mempengaruhi kita punya pemikiran kita. Pemikiran kita nak tolong orang, nak bantu, nak bagi jalan yang mudah, itu semua kan. Sebab tu kalau kita pemimpin tu dia sentiasa berfikir macam mana nak memudahkan lawanan dia, sediakan filing, buatkan pengiraan, buat strategi. Sebab itu dalam pemikiran dia memang dia baik, dia nak bantu, dia nak mudahkan. Dia takkan, kalau dia kata benda tak ada yang menyusahkan, dia akan cuba elakkan. Dan ini akan dibantu dengan perangai dan juga tingkah laku lah. Okey, sebab apa hari ni kalau kita nak berdepan dengan kalau kita nak tarik orang lain untuk ikut kita, orang tengok apa? First kali tengok kita punya perangai. First kali tengok kita punya tingkah laku.
Kan, kalau kita ni suka jenis berkira, kan, tak nak tunggu siapa orang, nak tunggu orang tegur kita dulu. Nak tak ada apa, kalau nak ucap selamat pagi tu nak tunggu orang lain ucap selamat pagi dalam WhatsApp baru kita nak balas selamat pagi. Tak ada yang ambil inisiatif. Kita tengok Josie dengan apa, pagi-pagi lagi dah hantar dah. Doa lah, hantar kata-kata perak soal motivasi lah. Nampak tak? Itu je dah nampak ciri-ciri seorang pemimpin tu memang dah wujud. Memang dah ada. Kan, kita tengok kita punya presence ni memang sikap dia nak membantu, dia punya kesungguhan dia, kadang-kadang cakap biasa pun macam cakap atas pentas. Sebab keinginan dia memengaruhi semua, pemikiran, tingkah laku semua akan mencerminkan dia punya perangai dia, kan? Dan sikap yang betul ni akan membentuk pemikiran yang betul. Dan pemikiran yang betul ni akan membentuk konsep yang betul, so, membantu orang dan sebagainya lah. Dan dia akan membentuk perangai ataupun tingkah laku. Perangai ni tingkah laku yang betul. Dia tak boleh pura-pura. Nampak tak? Dia tak ada boleh buat-buat, I sebenarnya nak tolong you, betul, ikhlas tu nak tolong you. Tak ada. Dia takkan jadi macam tu. Sebab sikap ni daripada dalam, bukan dibuat-buat, bukan boleh berlakon. Kalau berlakon lain cerita. Kan? Dan tingkah laku yang betul ni, dia akan menghasilkan automatik, dia akan sanggup pergi outstation, pergi bantu rangkaian, buat follow up, buat phone call, mana-mana downline yang ada masalah cepat-cepat dia pergi settlekan, nampak tak? Dan hasil yang baik akan dihasilkanlah. Tapi kalau sikap yang tak betul, pemikiran dia semua salah. Nampak tak? Dia tengok orang tu macam, boleh ke dia ni? Alamak, aku susah betul lah dengan dia ni. Macam-macam, banyak sangat soal, banyak sangat tanya. Banyak songel lah dia ni, nampak tak? Dan bila pemikiran tu dah salah, konsep kita pun beranggapan yang negatif. Bila buat ready dia pun tak sungguh-sungguh. Kita pun tak rasa dia ni key person dan sebagainya, nampak tak? Dan kita punya tingkah laku kita pun akan jadi silap. Buat macam tak betul, tak kena je. Kan? Dan tindakan pun salah dan akhirnya akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Okay? Jadi sebab tu sikap tu sangat-sangat penting. Okey? Dan ciri istimewa yang paling penting adalah sikap yang positif. Ini yang penting. Positif maksud apa? Langsung dia tak tengok, dia sentiasa tengok kebaikan. Kan? Tengok satu. Macam contohnya COVID-19 sekarang ni. Kan banyak orang tu, alamak, susah lah, leceh lah, macam mana ni nak keluar gini. Tapi orang yang berfikiran positif, mesti ada hikmah dia. Kan, bagus jugalah. Sekarang ni kita dapat belajar, kan, tak payah nak pergi jauh-jauh pergi masuk kelas. Sekarang ni dekat depan PC, depan handphone pun dah boleh ikut aktiviti. Nampak tak? Kalau kata Allah macam mana sekarang ni nak buat bisnes tak boleh sharing lah. Sekarang lagi senang lah. Itu kalau orang yang negatif dia apa? Dia kata, mana boleh buat bisnes ni, tak jumpa orang apa, senang ke? Tapi orang yang positif dia kata apa? Dia optimistik. Maksud optimistik ni sentiasa mencari peluang, sentiasa mengambil kesempatan. Dia tengok apa? Senang, lagi baguslah. Okeylah, macam mana nak buat broadcasting? Tanya. Tak tahu tanya, belajar. Kan lepas tu dia pun start buat. Okeylah, baguslah, alhamdulillah. Nampak tak? Sebab saya tengok yang berjaya-berjaya ni kebanyakannya tak ada background pun IT, tak ada pun tak knowledge pasal tak usah cerita FB Live lah, cerita pasal buat WhatsApp, WhatsApp call, WhatsApp video pun tak pandai. Tapi hari ni berbeza. Sebab apa? Hanya dengan sikap yang positif membolehkan kita untuk belajar. Kita terus jadi sikap optimistik, ambil kesempatan. Dan yang akhir sekali mesti ada 4 besar. Ini saya rasa dah banyak orang bagi penjelasan. Saya ulas tak banyak lah kat sini sebab masa pun dah singkat kan. Jadi 4 besar tu ada, mata mesti besar. Orang ciri, memang kalau kita ciri pemimpin ya, dia tak ada cakap mata layu, puyu, sepet, tak ada. Tapi yang mata sepet bukan Masuk mata besar ni mesti ada eye contact. Dia tak cakap tunduk, dia tak tengok muka orang. Nampak tak? So kalau kita nak ada ciri pemimpin, kita bercakap tu sendiri dah ada dah. Nampak mata besar, suara besar, confident kan. Kalau orang cakap, saya sebenarnya buat LTV tau. You pernah dengar tak LTV? Agak-agak macam tu orang confident tak dengar tu? Ada ciri pemimpin tak macam tu? Kan? Kalau nanya you buat apa? Saya buat ni, bisnes LTV, alhamdulillah lah. Kan? Produk dia bagus, terus cerita. Nampak tak? Macam baru ni, orang tu hantar ni je, hantar roti puri. Dah lama nak makan roti puri, tengok ada airline kan, kita order. Lepas tu saya cerita kat pagar je. Dia kata, buat bisnes apa? Kita orang ni, alhamdulillah lah, dah setahun lebih dengan LTV ni, alhamdulillah memang produk dia bagus. Ya ke? Apa ni, networking lah, jalan langsung. Kan tak ada segan-segan, tak ada malu-malu cakap kita buat jalan langsung. You buat apa? Adalah bisnes. Bisnes apa? Adalah bisnes kecil-kecilan. Kan? Macam mana nak buat nak jadi apa? Nak ada ciri kepimpinan kat situ kan? Lepas tu senyuman kena besar. Saya dulu memang orang serius. Tanyalah dengan Jaka Maria, tanya dengan kawan-kawan saya, memang susah nak senyum. Tapi saya cuba praktis lah. Dulu kalau tengok gambar-gambar lama saya kan semua senyum tu macam
Tak segaya macam buat je kan. Tapi hari ni alhamdulillah lah boleh kan. Okay, so hari ni senyum nak kena besar, gaya nak kena besar. Kan? So ini semua dapat mempengaruhi orang lain dan orang nampak ada ciri kepimpinan dalam diri kita. Nampak tak? Dan tanya diri kita, dapatkah, ini yang paling penting sekali. So kita kena tanya diri kita ni, kalaulah orang ni duduk dengan kita, kan, dia dapat tak, orang ni ada satu perasaan tak yang kita ni boleh jayakan dia. Nampak tak? Dapatkah anda menjana perasaan? Maksudnya kita wujudkan perasaan pada orang tu, oh aku tak salah pilih upline. Oh betul lah aku ikut dia ni. Memang boleh berjaya lah kalau ikut dia. Nampak tak? So kalau kita belum boleh dapat wujudkan, kita kena tanya diri kita, kat mana kita punya kekurangan. Dan cuba perbaikilah. Sebab dia kata kalau orang confident dengan kita, dia tak ada ragu-ragu lah. Kan? Dia kata kalau ikut orang ni mesti boleh berjaya. Sebab tu malam pertama yang kami jumpa dengan MD Sri Joshi tu, kan kita memang dah hampir kata apa, dah buat keputusan. Kan seorang rekod breaker lahirkan ramai jutawan dalam rangkaian dia, ramaikan insan berjaya. Saya kata tak salah pilih. Walaupun ada orang datang malam tu rumah kami, pengaruhi kami kata, you tak kenal Joshi ni macam mana? You tahu tak Joshi ni macam mana? Saya kata tak. Saya tak masuk pun dalam kepala kami. Sebab kami tahu, ikut dia mesti insya-Allah boleh berjaya. Nampak tak? So itu yang kita nak kena wujudkan dalam diri kita. So bagaimana menghasilkan perasaan tu, mesti ada keterujaan, mesti ada excitement, dan sendiri mesti ada keinginan untuk berjaya. Jangan tengok gambar bawah, tengok yang atas tulisan tu. Gambar dia tak mana datang, tak ada. Okey, so bagaimana menghasilkan perasaan ni? Keterujaan. Maksudnya kita punya excitement tu. Excitement close everything. Nampak tak? Maknanya keterujaan tu akan buatkan kita mudah untuk buat closing, mudah bagi keyakinan, dan ini semua datang daripada satu keinginan yang tinggilah. Balik pada kunci yang pertama tadi, kan? Okey, bagaimana menjana keterujaan kita ni dengan 4 besar. Nampak tak dia punya kaitan dari tu? Kan? Keinginan ni maknanya bila ada keinginan, bila ada kemahuan yang tinggi, 4 besar ni sendiri akan datang. Daripada yang dulu cakap perlahan, macam-macam apa, bisik-bisik dalam kelambu, hari ni dah boleh naik pentas. Memang saya nampak perkembangan, anda boleh lihatlah. Ciri-ciri kepimpinan tu mula timbul, mula wujud dalam diri seseorang tu. Kan bila dia ada keinginan, 4 besar ni automatik. Tambah lagi kalau income dia dah besar kan, 4 besar ni lagi keluar lagi besar. Kan? Okey, jadi matlamat kita untuk memastikan diri kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memiliki ciri-ciri istimewa pemimpin ni. Maknanya benda ni bukan boleh dapat satu malam, bukan malam ni bangun tidur besok tu jadi pemimpin hebat, no. Dia perlukan satu usaha, satu kesungguhan, dan dengan keinginan jugalah untuk kita sama-sama mara ke puncak kejayaan di Healthy Way. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan. Pesan saya hari ini, tip daripada saya, nasib akan berubah jika kita sanggup ubah sikap. Kalau kita tak sanggup ubah sikap, minta maaf. Sebab Allah sendiri dah firman, aku takkan ubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri mahu mengubahnya. Kita boleh lebih berjaya jika kita bersedia. Dan apa yang akan tengok, oh orang ni memang dah ready dah untuk berjaya ni. Memang dah boleh dah. Dan kita mampu belajar. Yang penting kita kena bersabar. Kan tak boleh tak berjaya, cuba lagi. Tak boleh masuk login dari Library Easy, cuba lagi, belajar lagi. Tak boleh masuk portal, buat lagi. Nampak tak? Dan kita akan lebih bahagia jika kita sanggup berusaha. Jadi hari ini harap apa yang saya sampaikan dengan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan ni akan bagi manfaat kepada anda semua, dan semua yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tak baik itu datang daripada kelemahan kami berdua. Dan saya harap apa yang saya kongsikan ni dapat memberi manfaatlah kepada anda semua, dan kita sama-sama berusaha, sama-sama belajar, dan bukan untuk apa yang saya sampaikan ni bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Sebab dalam kita bercakap ni, telinga paling dekat sekali adalah telinga kita sendiri kan, betul tak? Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni saya sendiri dapat praktikan insya-Allah. So itu saja, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.